Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda menyampaikan khutbah terakhir baginda, di antaranya ialah Nabi menyebut taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat rasuli. Apa kata Nabi dalam khutbahnya? Antara lain menyebut bahawa apabila aku pergi, aku meninggalkan hanya dua perkara, dan kalau kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kamu takkan sesat selama-lamanya, itu Al-Quran dan Sunnah. Dan para penonton menyebut tentang Al-Quran, dalam Al-Quran terdapat peristiwa-peristiwa, sejarah-sejarah yang Allah Subhanahu Wa Taala sengaja nukilkan agar menjadi pengajaran buat kita. Antaranya dalam suratul Hud, kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata Allah? Falamma jaa amruna, apabila datangnya perintah Allah, perlaksanaan perintah Allah, apa kata Allah? Ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijarah, diterbalikkan bumi, malah ditimpakan hujan-hujan batu, min sijilin mandud, di mana batu itu datang dari tanah yang dibakar, yang diturunkan bertimpa-timpa ke atas siapa? Ke atas kaum Lut. Kerana apa mereka ditimpa bencana tersebut, para penonton? Adalah kerana mereka terjebak di dalam penyakit yang disebutkan sebagai seks songsang. Para penonton, kita di pentas bicara hari ini akan bercakap secara konsisten ancaman LGBT, hak kebebasan. Kerana apa tajuk ini disebut dan dibincang berulang kali, tetapi dari perspektif berbeza, kerana TV Al-Hijrah secara konsisten, secara istiqamah menentang sekeras-kerasnya amalan songsang ini yang secara jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Maka untuk mengupas tajuk ini, kita menjemput dua orang panel. Pertama sekali saya perkenalkan tetamu yang buat pertama kali muncul di pentas bicara, iaitu Encik Azril Muhammad Amin, dan Naib Presiden Peguam Muslim Malaysia. Assalamualaikum Encik Azril. Assalamualaikum warahmatullahi. First time? Pertama kali. Ahlan wa sahlan. Dan di hujung sana saya perkenalkan Tuan Haji Nasir Desa yang merupakan Biro Undang-Undang Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Encik Nasir, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Dah lama kita tidak bertemu. Alhamdulillah dapat dijemput kembali. Alhamdulillah. Lantas saya nak tanya soalan pertama terus, boleh? Baik, boleh. Baik, Tuan Haji Nasir, ayat yang saya bacakan sekejap tadi, di mana Allah menceritakan diterbalikkan bumi, diturunkan batu dari tanah yang dibakar bertimpa-timpa ke atas mereka, itu kaum Lut. Sebagai mukaddimah kepada pentas bicara malam ini, berbicara soal LGBT, apakah kita tidak mengambil pengajaran dari ayat tersebut? Tuan Haji Nasir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Amin dan para pendengar sekalian, bagi menjawab soalan yang dikemukakan oleh saudara Amin tadi, secara umumnya boleh dikatakan the majority ataupun kebanyakan rakyat Malaysia, kebanyakan umat Islam ataupun termasuk yang bukan Islam pun sebenarnya masih lagi mempunyai satu tahap morality yang tinggi dan masih menganggap bahawa amalan seks songsang itulah satu perkara yang perlu ditentang dan perlu ditolak. Jadi alhamdulillah, kalau kita berdasarkan kepada ayat itu, memang umat Islam masih ramai lagi yang menyedari bahawa amalan seks songsang ini adalah merupakan sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan amaran Allah dalam ayat dalam surah Hud itu masih lagi menjadi sesuatu yang diimani oleh umat Islam ataupun kebanyakan umat Islam. Adapun bagi masyarakat bukan Islam, termasuk terutamanya di kalangan orang Kristian juga mempunyai kisah yang sama. Dan kisah satu lagi selain daripada ayat yang diturunkan, yang ditujukan kepada kaum Lut, itu juga berkenaan dengan peristiwa yang berlaku di masyarakat di Pompei, di Itali, pun juga mengalami ditimpa bencana yang sama, yang lebih kurang sama dengan kaum dengan kaum Lut itu, akibat daripada perbuatan ataupun amalan seksual songsang mereka itu. Tetapi yang menjadi masalah kepada kita ni, walaupun kelompok yang mengamalkan ini adalah kecil, tetapi terdapat sekumpulan rakyat Malaysia yang menjadikan agenda ataupun amalan mereka ini sebagai satu agenda lain, iaitu agenda untuk kononnya memperjuangkan hak asasi manusia. Dan ini yang menjadi satu permasalahan apabila agenda hak asasi manusia ini
untuk mengamalkan amalan seks songsang ini dilakukan dan dikaitkan pula dengan pergerakan-pergerakan politik. Dan ini yang membuatkan sebahagian daripada umat Islam jadi keliru dan boleh dikatakan ramai yang secara orang kata apa, secara tak semena-mena pergi memberi simpati kepada golongan LGBT ini. Sedangkan golongan LGBT ini pada hakikatnya adalah, kalau menurut undang-undang kita, adalah melakukan suatu kesalahan dari segi undang-undang. Dari segi undang-undang syarak pun merupakan satu kesalahan. Dari segi undang-undang kesalahan jenayah kriminal, penal code pun merupakan satu kesalahan. Jadi bagaimana pula ia dikatakan sebagai satu hak? Dan ini yang menjadi permasalahan kepada kita dan menjadi isu yang saya mengucapkan terima kasih kepada TV Al-Hijrah lah kerana memberi peluang kepada kita untuk memperjelaskan secara continuity. Orang kata apa, kalau 5-6 bulan sudah ataupun tahun lepas pun kita sudah bercakap tentang isu ini, tetapi apabila perkara ini dibangkitkan kembali, kita diberi peluang untuk menjelaskan kepada umat Islam dan kepada rakyat Malaysia keseluruhannya berkenaan dengan kedudukan permasalahan berkenaan dengan LGBT ini. Saya tertarik apa yang Tuan Haji Nasir sebut tentang dalam sejarah bukan hanya peristiwa Lut itu menjadi pengajaran, malah apa yang berlaku di Rom dan Yunani purba yang disebut sebagai masyarakat Pompei, yang ketika itu mereka cukup moden dari segi pembangunan fizikal, tetapi masalahnya adalah segala yang haram menjadi halal dan menjadi lubuk maksiat, sehingga apa yang dikatakan sebagai masyarakat Pompei ini akhirnya dalam satu letusan di Mount Vesuvius pada tahun 79 Masihi yang menyebabkan mereka semua tertimbus di bawah tanah dalam setinggi 2 hingga 4 meter. Jadi Encik Azril, dalam soal ini, adakah isu LGBT ini hanya merupakan isu agama, tetapi dia menjangkau isu agama adalah isu universal yang patut kita pelajari secara bukan hanya masyarakat Islam, malah menjangkau agama, kaum dan bangsa. Encik Azril. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Amin, rakan panel saya Haji Nasir Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran disebutkan sejumlah ayat, diterangkan sejumlah ayat mengenai azab yang menimpa kaum-kaum LGBT ini. Dan kita melihat bahawa azab Allah Subhanahu Taala itu datang apabila kaum itu melupakan tugas amar makruf nahi munkar. Telah disebut sebagai contoh dalam hadis juga, jika berlaku sesuatu kemungkaran, kemaksiatan, maksud hadis, dan ada orang yang mampu untuk melawan kemungkaran ataupun kemaksiatan itu tapi tidak dilakukannya, maka itu melayakkan azab kepada kaum tersebut. Jadi untuk menjawab soalan saudara Amin tadi, kita melihat walaupun perkara ini telah dijelaskan, telah diberikan peringatan demi peringatan di dalam Al-Quran, tetapi manusia sifatnya itu lupa. Manusia sering lalai, diberikan peringatan dan juga diberikan amaran oleh Allah SWT, sering lupa. Kita tengok kalau suatu daerah yang mana berlaku bencana sebagai contoh, beberapa hari selepas berlakunya bencana tersebut, penduduk akan segera berlari menuju ke masjid, memohon munajat kepada Allah SWT untuk meminta ampun dan sebagainya. Tetapi saban bulan, saban tahun, masyarakat akan kembali lupa, meninggalkan solat berjemaah. Masjid dah sudah tidak dipenuhi. Dan apatah lagi apabila mereka melupakan LGBT, melupakan Allah Subhanahu Taala, mereka akan mencabar. Mereka akan terus mencabar amaran-amaran dan juga peringatan Allah. Dan ini yang berlaku. Maksud kisah dalam Al-Quran kita lihat sebagai contoh, apabila Nabi Lut alaihissalam memberikan amaran, kenapakah kamu mendatangi kaum lelaki sedangkan Allah mendatangkan isteri-isteri kepada kamu. Dan Nabi Lut telah dibentak. Kamu diam ataupun kami akan mengusir kamu. Itu maksud Al-Quran, pengajaran Al-Quran. Jadi kalau sebagaimana yang saudara Amin ceritakan tadi,
kisah masyarakat moden, itu bukanlah satu perkara yang sebenarnya yang menghairankan. Kerana dalam zaman kita sendiri pun, ya, kisah ini kita boleh kaitkan dengan perkembangan. Sebagai contoh, tahun 1791 apabila proses sekularisme masyarakat barat itu mengambil tempat dengan deras. Kemudian berlaku beberapa lagi movement ataupun pergerakan yang menyebabkan human rights seperti yang disebut oleh Haji Nasir Desa tadi mengambil tempat, dan disebabkan oleh itu mereka kembali lupa kepada Allah, lupa kepada Tuhan, lupa kepada kehidupan yang bermoral dan melakukan perkara yang sebegini. Ya, sekular itu sendiri memisahkan di antara agama dan kehidupan dunia. Tuan Haji Nasir, saya merujuk kepada satu ayat Allah, laqad khalaqnal insana ahsana taqwim. Sesungguhnya Allah bersumpah, laqad. Allah bersumpah. Apa sumpah Allah? Dicipta manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Kalau wanita, maka baiklah wanita itu. Sebaik-baik kejadian. The best creation ever. Kalau lelaki, maka itulah sebaik-baik kejadian. Tak kira macam mana keadaan sekalipun. Tetapi manusia ini apabila mereka tidak bersyukur dan mereka merasa tidak selesa menjadi lelaki, maka nak menyerupai wanita. Malah bertukar menjadi wanita. Kalau dalam surah Hud bercerita tentang apa yang berlaku pada kaum Lut, mereka lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Dan LGBT ini bukan sekadar laki-laki, perempuan-perempuan. Ada transgender, penungkaran jantina, yang mana ia menjadi permulaan kepada maksiat yang cukup besar kepada ketamadunan manusia. Komen Cik Nasir. Ya, Amin. Kalau kita renungi balik apa yang ayat dibacakan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi ayat selepas itu, summa radadnahu asfala safilin. Allah kembalikan mereka kepada kedudukan yang paling hina. Asfala safilin. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Sudah tentu amalan untuk menukar jantina. Kalau yang lelaki sengaja-ngaja ditukarkan dengan gaya lembut dan tanpa sebagainya. Tanpa justifikasi yang betul-betul memerlukan. Kononnya sebagai satu trend. Jadi satu trend sama ada di kalangan yang remaja ataupun yang dah tua, ataupun yang ramai juga di kalangan artis pun yang sengaja-ngaja membuat pemimpin politik pun ada dalam kes-kes begini. Cuba membuat perangai-perangai seolah-olah menungkarkan karakter dia bagi nampak macam ni lebih menarik kononnya. Keadaan ini sebenarnya menjadikan kalau boleh kita katakan sesuatu yang salah itu seolah-olahnya acceptable. Jadi seolah-olahnya masyarakat akan memandang bahawa tak ada apa-apa, tak ada masalah kalau seorang lelaki sepatutnya yang orang kata mempunyai karakter dan perangai seorang lelaki dengan sama ada ketegasannya ataupun dengan cara dia berhubung atau bermujamalah dengan rakannya sebagai seorang lelaki yang lain lebih gentleman. Tetapi dalam keadaan ini nampaknya apabila mengada-ngada cuba meniru sifat the opposite sex tu, menampakkan satu keadaan yang sebenarnya janggal. Dan keadaan ini lebih teruk apabila seperti yang Amin sebutkan tadi, bahawa ia bukan setakat dalam komunikasi biasa saja. Kita boleh lihat bagaimana di lorong-lorong belakang. Ini yang menjadi permasalahan. The LGBT, the transgender ni yang nak menukar ni. Kononnya di dalam diri dia tu, dia kata walaupun physically dia nampak lelaki, tetapi di dalam diri dia merasakan dia seolah-olah perempuan. Dan ini perasaan ini sebenarnya dibuai oleh syaitan. Dan perasaan yang dibuai oleh syaitan ini akhirnya akan membuahkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, provokasi-provokasi yang boleh mengajak orang lain kepada fahisyah ataupun kemaksiatan. Dan ini yang akan menyebabkan berlakunya kekacauan dalam masyarakat. Berlakunya keruntuhan rumah tangga, berlakunya penyebaran penyakit dan sebagainya, dan berlakunya perkara-perkara yang tidak bermoral. Dan kalau kita tidak memberikan perhatian kepada perkara ini, keadaan ini boleh menyebabkan kepada kehancuran sesuatu umat, kehancuran sesebuah negara. Baik. Encik Azril, kita selalu dengar tentang bahaya cinta. Kerana cinta lautan api sanggup kerenang. Kerana cinta gunung tinggi sanggup kudaki. Kita tambah sikit zaman sekarang, kerana cinta laki pun aku tibai, perempuan pun aku tak kisah.
Kan, kerana cinta. Baik, jadi Cik Azril, soal bertentangan dengan fitrah Allah, kerana cinta yang tidak patuh syariah. Komen Cik Azril. Kita nak tengok isu LGBT ni. Kita kena tengok sejarah, ya, kenapa mereka berani mengarahkan cinta mereka kepada kaum sejenis. Adakah benar hanya cinta semata-mata ataupun sebab lain? Dia ada sokongan, ada dokongan yang kuat. Ya, kalau kita tengok daripada saya sebutkan tadi bagaimana Nabi Lut memberikan amaran, ya, yang dia disuruh diam ataupun dia akan diusir oleh kaumnya. Jadi saya tengok kalau dalam konteks sejarah moden, ya, selepas berlakunya revolusi Perancis tahun 1791 bila saya sebut tadi pasal sekularisme. Kalau di sekarang ni ada masalah pluralisme agama dan juga liberalisme. Kita lihat bila terjadi perkara itu, ia membuka pintu untuk golongan LGBT ini dan sokongan-sokongan kepada gerakan hak asasi manusia. Jadi mula berlaku tahun 1966 sebagai contoh apabila civil and political rights, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengiktiraf dan memberikan ruang bila ditakrifkan sebagai contoh dalam artikel 23 dalam CPR itu disebutkan tentang takrif perkahwinan. Tidak disebutkan bahawa perkahwinan sejenis itu dilarang. Jadi di situ puncanya. Bila golongan-golongan ini sebenarnya ada ruang-ruang yang membenarkan, ada ruang yang buka dan juga ada sokongan yang deras, ya, yang kuat. Dan kemudian kita tengok juga tahun 1973 apabila American Psychiatric Association, ya, dia telah memulakan ada beberapa siri mesyuarat perubatan yang dibuat di kalangan psikiatris. Dan terjadi mereka telah dimanipulasi oleh golongan LGBT ini, golongan gay pada masa itu, mengintimidasi dan juga menekan mereka supaya takrif homoseksual itu dikeluarkan, declassify, dikeluarkan daripada senarai penyakit mental. Jadi itu punca. Tidak melihat ia sebagai satu disease. Ya. Dan sebab itu tahun 1990 bila lobby mereka berterusan 1973, kita tengok tahun 1990 WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, telah pun menarik klasifikasi homoseksual ini sebagai satu penyakit mental. It's not a mental disorder. Dan masa beredar demi masa sebab beredar. Itu nanti kita akan sentuh pasal, saya ingin sebut juga pasal prinsip-prinsip Yogyakarta. Itu lebih dekat dengan kita di kita negara akan jiran. Sambung sekejap lagi. Tapi Encik Nasir, ada satu persoalan di mana golongan LGBT sekarang dilihat lebih berani. Kalau sebelum ni contohnya Syiah, kita pernah bincang, mereka nak bercakap secara awam, secara publik, mereka cukup takut. Tapi sekarang di YouTube merata-rata dan mereka dengan terbuka mengaku mereka Syiah, dan ini juga berlaku pada LGBT. Jadi adakah dengan kekuatan ini mereka mempengaruhi iklim politik ataupun iklim politik mempengaruhi mereka? Cik Nasir jangan jawab lagi. Kita berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Khalid Cider NR Bashira, sedap, berkhasiat, bertenaga. Jus yang diperkaya dengan makanan sunnah dan bahan terpilih sesuai untuk semua peringkat umur. Pastikan Khalid Cider NR Bashira, formulasi cuka kurma terunggul di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll be coming to Malaysia after 11 years, inshallah, from the 20th of September to the 7th of October. I'll be giving talks, inshallah, in Johor Bahru, Shah Alam, Kuantan, and Kuala Lumpur. The topics I'll be speaking on are Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the various world religious scriptures, universal brotherhood, Quran and modern science, and Islamic viewpoint on terrorism and jihad. Inshallah, hoping to see you there. Hari ini kita akan berkongsi tentang tanggungjawab anak kepada ibu bapa. Cuba bayangkan Tasha, mak ayahnya orang susah. Adik-beradik saya semua dah berhijrah. Kita asal Perak, tapi semua sekarang dah menetap di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur dan sebagainya. Kita rasa sekarang ni, kalau kita dah tak ada masa nak balik kampung, kita kena bawa ibu bapa kita datang ke bandar. Kita selalu positif.
pada ibu pada ayah ni, jangan merungut. Jangan anggap bahawa ibu dan ayah itu sebagai beban. Kita sendiri pun kalau budak-budak kecil macam saya rasa kalau anak buah saya pun datang cium tangan kita, jadi kita rasa marah pun tak jadi. Tiada kompromi jika lakukan kesalahan. Yang bersalah akan dihukum. Lapor jika anda ditawarkan rasuah. Hubungi 01966103 atau 104. Pesanan ini dibawa oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kembali ke Pentas Bicara, para penonton. Sekejap tadi saya meninggalkan anda dengan persoalan kepada Tuan Haji Nasir, iaitu golongan LGBT, iaitu lesbian, gay serta bisexual dan juga transgender. Mereka sekarang ini cukup berani bersuara secara terbuka, malah mereka ada komuniti mereka sendiri. Jadi Tuan Haji Nasir, sekarang ini adakah mereka yang mempengaruhi iklim politik Malaysia ataupun situasi politik yang menyokong mereka? Komen Tuan Haji Nasir. Ya, Amin. Dalam keadaan hari ini, apabila terdapatnya suatu keadaan di mana wujud pertentangan politik di dalam sesebuah negara, maka ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan sebenarnya. Mengambil kesempatan daripada suasana politik dalam negara kita pada hari ini untuk, orang kata dalam bahasa mudahnya, tumpang sekaki. Jadi supaya mereka dapat mengambil kesempatan ini bagi menyuarakan apa yang dikatakan sebagai hak mereka. Dan perkara ini telah dilakukan dengan secara yang begitu licik. Dia ada dua-dua sebenarnya. Dua-dua boleh dikatakan memainkan peranan complementing each other. Orang yang terlibat dalam LGBT ini menggunakan orang yang terlibat dalam politik. Orang yang terlibat di dalam politik pula menggunakan juga orang LGBT ini untuk meraih sokongan. Padahal sokongan itu tak sebesar mana pun. Tetapi oleh kerana ada lagi satu faktor yang bahaya sebenarnya, iaitu faktor desakan dan juga tekanan daripada luar. Tekanan daripada luar daripada prinsip hak asasi manusia, pergerakan hak asasi manusia, daripada organisasi antarabangsa yang sebenarnya telah memberikan pengiktirafan. Walaupun ditolak oleh negara-negara Islam, tetapi diterima oleh negara-negara Eropah dan sebagainya, membentuk satu tekanan, pressure kepada negara kita dan juga pertubuhan-pertubuhan ataupun NGO antarabangsa dan juga NGO dalam negara kita yang unfortunately mereka ini being funded by organisasi-organisasi luar yang mempunyai agenda-agenda tertentu, the hidden agenda. The hidden agenda ialah untuk membangkitkan penentangan, membangkitkan human right yang keterlaluan, hak kebebasan yang keterlaluan. Takkan mereka nak bagi free funding kan? Ya, dan inilah yang menjadi kita kata yang membakar. Saya tak tahulah nak kata semangat, betul-betul semangat ke ataupun semangat kerana nak dapatkan fund yang besar daripada luar ni, maka mereka dilihat begitu aktif dan bersama-sama dengan arus pergerakan politik untuk membangkitkan rasa simpati oleh sesetengah pihak ni kepada LGBT. Ini yang saya sebutkan tadi sebagai simpati yang kalau orang Kedah kata simpati yang tak ketahuan hala lah. Tak ketahuan hala. Ada ke pula nak simpati kepada orang yang melakukan jenayah. Because this LGBT is an offence, kesalahan. Criminal offence. Jadi bagaimana kita nak mengatakan bahawa orang yang nak melakukan kesalahan jenayah ini, kelompok yang melakukan kesalahan jenayah ini disifatkan sebagai orang yang perlu diberikan hak mereka. Hak untuk wujud. Hak untuk wujud. Bagaimana kalau keadaannya dia wujud apabila dia melakukan amalan seks begitu? Itu kewujudan dia. Lesbian maknanya dia melakukan hubungan seks antara perempuan dengan perempuan. Gaynya lelaki dengan lelaki. Bisexual ni macam Amin sebut tadi, dia dua-dua identify. Transgender ni yang nak menukar. Jadi keadaan ini menimbulkan suatu suasana yang pelik. Apabila orang yang terlibat dalam politik ni, dia bohong semua. Dia tak kira sama ada benda itu adalah merupakan jenayah, sama ada benda itu dan mendatangkan keburukan kepada masyarakat. Dia bohong semua asalkan dia mendapat sokongan. This is very dangerous.
Dan kita pernah melihat dulu bagaimana keadaan orang yang murtad, orang yang ajaran sesat pun dibawa dalam diborong semua masuk dalam kelompok itu dan seolah-olah mewujudkan satu political pressure. Ini yang menjadi ancaman yang sebenarnya mendatangkan bahaya pada masa depan. Dan kita tak boleh ambil remeh soal ini. Cik Azri, saya tertarik apa yang Cik Azri sebut tentang kronologi dari sejarah seawal tahun 1790-an sampai ke hari ini. Bagaimana proses itu berlaku? Silakan. Kalau kita tengok gerakan LGBT ini, dia, kalau kita boleh tengok 50 tahun daripada tahun 66 apabila civil and political rights itu dimulakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tahun 1973 bila APA, American Psychiatric Association, telah menarik balik klasifikasi diikuti oleh WHO, dan tak lama selepas itu dia menjangkiti rantau Asia. Kalau kita tengok saudara kita di Indonesia, negara jiran kita sebagai contoh, paling dekat perkahwinan lesbian yang pertama telah berlaku pada tahun 1981. Tahun saya dilahirkan. Itu satu amaran. Satu amin. Tapi maknanya masalah ini dan yang paling dekat, yang paling mutakhir ialah pada tahun 2006 yang menjadi titik sejarah ataupun menjadi milestone bagi pergerakan LGBT ini, yang mana Yogyakarta prinsip Yogyakarta ini telah cuba untuk memperkenalkan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ideologi yang asing. Sebab itu dalam satu surat ataupun satu komunikasi oleh Pertubuhan OIC bagi Hak Asasi Manusia, mereka telah pun membantah percubaan ini untuk memperkenalkan istilah-istilah yang sebenarnya tidak pernah dipersetujui oleh ahli-ahli Bangsa-Bangsa Bersatu, negara-negara dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Itu satu. Yang kedua, berlaku juga percubaan ini untuk merubah istilah. Sebab itu kalau kita lihat, bila arus LGBT ini menimpa negara kita, istilah-istilah yang digunakan, kita tengok istilah-istilah yang digunakan ialah diskriminasi, penganiayaan hak asasi manusia. Dia akan cuba meletakkan konsep itu seolah-olah kita yang menganiaya dia. Kita yang salah. Padahal kita melihat sebelum tahun 1973 itu, sebenarnya ia dilayan sebagai satu penyakit. Kita mendekati golongan LGBT ini bukan untuk menzalimi mereka, tapi kita nak memberikan solusi dari segi bantuan dan perubatan. Sebab itu baru-baru ini, pada bulan September, 12 September 2012, terdapat satu perundingan serantau bagi NGO hak asasi manusia tentang isu ini, dan mereka sedang cuba untuk memasukkan tuntutan hak LGBT ini di dalam draft deklarasi hak asasi manusia peringkat ASEAN. Mereka menuntut supaya dimasukkan. Jadi arus LGBT ini sebenarnya berlaku dari pelbagai sudut, dan mereka sedang ada gerakan yang cukup besar. Pada bulan November ini draft itu akan dihantar kepada persidangan kemuncak ketua-ketua negara ASEAN untuk ditandatangani. Dan setakat ini 3 negara saja yang tidak bersetuju, Malaysia, Cambodia dan Brunei. Yang tidak bersetuju untuk draft itu dimasukkan hak LGBT. Dan jika berlaku, ini akan meneruskan tekanan di mana Malaysia pada tahun depan akan giliran Malaysia untuk Universal Periodic Review di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Majlis Hak Asasi Manusia tiap-tiap tahun akan menilai komitmen hak asasi manusia. Jadi kalau kita tengok daripada tahun 1966, di mana gerakan itu bermula secara sistematik, secara tersusun, sampailah sekarang, itu adalah gelombang besar yang sedang berlaku, yang telah dimenangi oleh pihak LGBT ini untuk memastikan bahawa hak mereka dapat diiktiraf. Hak mereka diiktiraf dan mereka mendapat tempat, seolah-olah kita nak mewujudkan satu lagi kategori, institusi perkahwinan yang sah, yang legitimate, suami isteri menerusi pernikahan kalau dalam konteks Islam,
Tapi dia nak wujudkan satu lagi bahawa perkahwinan itu juga harus ditafsirkan, diberikan hak kepada perempuan dan perempuan atau laki-laki. Jadi itu strategi yang sedang berlaku. Dan strategi itu adalah strategi global dan tiba-tiba kita orang Islam masih buat pandang mata sebelah. Dan saya tertarik dengan satu kenyataan oleh Barack Obama, Presiden Amerika, sebab kita semua tahu Amerika ini adalah sesuatu yang biasanya kalau dia buat dia mempengaruhi seluruh dunia. Dan apa kata Presiden Amerika dalam satu interview pada Mei 2012? Kata beliau, I have to tell you that over the course of several years, as I have talked to friends and family and neighbors, when I think about members of my own staff who are in incredibly committed monogamous relationships, same-sex relationships, who are raising kids together, when I think about those soldiers or airmen or marines or sailors who are out there fighting on my behalf and yet feel constrained, even now that don't ask, don't tell is gone because they are not able to commit themselves in a marriage. And at a certain point, I've just concluded that for me, personally, it is important for me to go ahead and affirm that I think same-sex couples should be able to get married. Kenyataan seorang Presiden Amerika yang sudah pasti ia memberi kesan besar kepada dunia, termasuk Malaysia. Komen Tuan Haji Nasir. Ya, Amin. Kalau kita kembali kepada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat ini telah pun dijelaskan. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini penegasan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepada kamu. Jadi kita boleh lihat kepada keadaan yang berlaku pada hari ini apabila pemikiran kita dipengaruhi oleh apa yang kita sebutkan sebagai kebebasan mutlak, sebagai demokrasi mutlak, kepada pemikiran yang bersifat kepada menjulang hak kebebasan manusia ini melebihi ataupun mengatasi daripada ketentuan-ketentuan Tuhan. Dan hingga ke tahap mereka beranggapan bahawa ketentuan Tuhan melalui ajaran agama ini, melalui wahyu ini adalah suatu yang di luar daripada keperluan manusia. Jadi manusia lebih pandai. Sehingga golongan LGBT ini dia beranggapan bahawa our body, our right. Badan aku punya pasal lah. Lebih kurang begitulah. Jadi hala mana dia nak tuju, depan ke, belakang ke, dia punya pasal. Jadi ini perkara yang hakikatnya sedang berlaku. Apabila seorang presiden Amerika memberikan penegasan begitu, kita boleh lihat, kita jangan ingat bahawa dia akan buat. Sebenarnya sebelum daripada itu lagi, sebelum daripada kenyataan Barack Obama lagi, itu seolah-olah macam sudah mengiktiraf to seal whatever they have done. They have done, that's right. Sebelum daripada itu lagi NGO, badan-badan NGO di institusi-institusi tertentu telah menerima. Kenyataan Barack Obama itu menguatkan tindakan mereka. Just to affirm apa benda yang mereka telah menerima. Maknanya seolah-olah nak menjustifikasikan bahawa pemberian dana daripada pihak luar untuk mengubah pemikiran masyarakat sebuah negara macam negara Malaysia ni, negara Islam, adalah merupakan sesuatu yang legitimate. Seolah-olah merupakan satu hak kepada mereka untuk nak mengubah dan merosakkan pemikiran rakyat dalam negara ini. Inilah yang menjadi cabaran yang amat besar kepada kita hari ini bila kita berhadapan dengan berpuluh-puluh NGO sebenarnya yang sedang menerima fund yang besar daripada luar untuk menerima suatu amalan seks songsang ini sebagai suatu hak dalam masyarakat kita. Sebenarnya kita dalam masyarakat kita, di kalangan rakyat kita, I don't think ada ramai sangat orang yang nak macam ni. Hanya ada sekelompok kecil saja. Tetapi sekelompok kecil inilah yang apabila didokong oleh kumpulan lain. Kumpulan tu mungkin dia tak mengamalkan, NGO tu dia tak mengamalkan seks songsang ini, tetapi dia ni cuba nak nak jadi hero demi kuasa. Nak jadi hero, nak menjadikan tokoh dalam politik dan sebagainya. Mereka bersama-sama complementing each other untuk meneruskan agenda ni. Jadi kita boleh lihatlah bagaimana dalam sebenarnya dalam media, terutamanya media alternatif lah. Kalau kita tengok macam mana dia orang spin
berita-berita isu-isu yang sebenarnya kecil sahaja berkenaan dengan LGBT ini, tetapi di spin begitu besar seolah-olah hak mereka didiskriminate, mereka ditindas, mereka seolah-olah menjadi satu kaum yang sebenarnya mereka dilahirkan begitu. Padahal ia berpunca daripada kecenderungan mereka, kecenderungan seksual yang dibiarkan oleh mereka sendiri untuk mengikut kehendak syaitan. Itu saja. Mereka bukan dilahirkan sebagai LGBT, tetapi mereka dilahirkan sebagai seorang manusia biasa, tetapi membiarkan kecenderungan mereka itu tunduk kepada desakan dan juga rasukan daripada syaitan. Cik Azril, selain daripada tekanan dunia dan juga faktor media-media alternatif, pendapat saya boleh tahan juga media arus perdana yang menyiarkan drama-drama, apalagi filem-filem barat yang memaparkan kisah golongan yang reda terhadap LGBT. Komen. Ya, sudah tentu perkara ni bukannya seperti yang disebut oleh saudara Nasir tadi kan. Maknanya dia berlaku di peringkat global. Dia adalah satu fenomena sejagat. Tapi mungkin kita boleh kaitkan dengan keadaan tempatan bila media-media ini cuba mendapat publicity ataupun mendapatkan sokongan. Kita sebagai contoh, kalau di negara jiran kita tengok, ingat lagi bantahan masyarakat Indonesia, Muslim Indonesia terhadap Lady Gaga sebagai contoh, dan juga kepada Richard Manji. Benda-benda begitulah. Tapi kita memang sedar bahawa ini adalah fenomena sejagat yang berlaku, yang juga berlaku di hadapan kita. Cabarannya cukup besar. Jadi saya fikir kena ada usaha yang bersepadu lah untuk memastikan bahawa media memainkan peranan yang baik untuk memberikan konten ataupun kandungan yang mengarah kepada menyedarkan masyarakat bahawa bukan golongan LGBT ini bukan satu golongan yang patut diiktiraf, tapi sepatutnya mereka adalah golongan yang patut diberikan panduan, bimbingan, dan juga segi patologi memberikan sentuhan perubatan. Baik, sebelum kita berhenti berehat, saya ada satu soalan yang ringkas dan jawapannya ya atau tidak. Tuan Haji Nasir biasa sangatlah perangkap. Soalan saya cukup mudah. Dalam kita menangani LGBT dalam negara, mampu atau tidak parti-parti politik khususnya dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Islam mengenepikan kuasa, mengenepikan kepentingan politik, mengenepikan semangat untuk meraih undi demi untuk kita mengatasi LGBT? Mampu atau tidak? Sekarang ni tidak mampu. Cik Nasir? Saya setuju dengan Azril. Lebih terbawa-bawa dengan sentimen politik. Maksudnya kita tidak mampu setakat ini. Tanpa memperdulikan itu hak ataupun batil, yang pentingnya kuasa. Kita menang. Baik, kuasa. Kita akan tengok lebih lanjut apakah hujah mereka selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Pentas Bicara. Pusrawi International College of Medical Science, PICOMS, menawarkan kepasukan Oktober 2012, Diploma Farmasi, Kejururawatan, Pembantu Perubatan dan banyak lagi. Hubungi talian di bawah. PICOMS, pilihan terbaik anda. Alhamdulillah, inilah dia hasil alam yang kita dapat. Ikan kerapu dengan ikan jenak. Jenak. Ataupun orang sini panggil kamera. Kamera. Okey, lepas ni anda nak teruskan aktiviti yang seterusnya, pastikan anda semua sentiasa bersama Menu Alam. لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد. Perhimpunan terbesar umat Islam ia hadir sekali lagi. Tetamu-tetamu Allah berkumpul di Tanah Haram, tanah yang diredai. Tujuan hijrah membawa anda menelusuri makna sebuah kembara suci. Muslim beza ras budaya, warna kulit, ideologi, pandangan politik mahupun beza tingkat taraf hidup bersatu bagi melengkapkan rukun Islam yang kelima. Hala tuju hanya satu, menyembah Yang Maha Esa.
Istimewa untuk anda, kami bawakan liputan eksklusif dan holistik perkembangan terkini dan perjalanan jemaah haji dari semasa ke semasa, perbincangan isu semasa saban hari, juga siaran langsung khutbah Arafah. Pastikan untuk musim haji ini, TV Al-Hijrah menjadi pilihan anda. Dan sebagai masyarakat yang prihatin, kita semua sebagai rakyat Malaysia sepatutnya membantu golongan ini untuk kembali ke pangkal jalan. Kerajaan perlu memantau perkara ini dari segi bahan-bahan yang masuk ke dalam negara kita. Pilih kawan, kalau kawan yang baik, insya-Allah kita akan ke jalan yang betul. Perlu balik kepada asal kita, maknanya agama lah kan. Maknanya agama mana-mana pun tak ada yang membenarkan benda ni kan. Cuma sifat manusia tu sendiri yang nakkan benda tu, jadi dia menghalalkan yang haram tu. Jadi bagi saya memang tak betul daripada awal lagi lah. Para penonton, manusia ini kerana kuasa, kadang-kadang seringkali mereka sanggup mengenepikan soal prinsip. Tuan Haji Nasir, soalan saya tadi apabila saya mengatakan, mampukah pemimpin-pemimpin parti politik yang dipimpin oleh pemimpin Islam di Malaysia ini mengenepikan kepentingan politik, mengenepikan perjuangan meraih undi, dapat bersama-sama, bukan bersatu pun, dapat bersama-sama menangani isu LGBT ini. Dan Tuan Haji Nasir kata setakat ini tidak mampu kerana apa? Ya, saya melihat bahawa pendekatan sesetengah pihak untuk berpunca daripada kerakusan untuk mendapat undi ini menyebabkan mereka tolerate kepada perkara-perkara yang boleh menjejaskan agama. Saya telah terlibat dalam isu-isu berkaitan dengan hal-hal ancaman kepada agama ni sejak lebih daripada 10 tahun yang lepas. Dan hal yang terbaru ni LGBT ni lah salah satu. Dulu murtad, pertukaran agama, bergaduh antara kebut jenazah apa semua. Liberalism, pluralisme, now LGBT. Dan saya melihat keadaan ini berlaku pada saya, dia lebih berpunca daripada pemikiran luar sebenarnya. Tetapi pemikiran luar itu datang dalam bentuk yang saya katakan tadilah, atas nama demokrasi, atas nama hak asasi, atas nama sekularisme, yang sepatutnya apabila kita faham bahawa itu pemikiran sekularisme, kalau kita berasaskan kepada kedudukan agama negara kita, kita patut tolak. Mengambil itu jelas. Clear, jelas. Kita patut tolak. Tetapi oleh kerana demi kerana politik, demi kerana kita berharap kurang-kurangnya kita dapat undi daripada pihak mana-mana pihak yang bersama dengan kelompok LGBT ini, maka ini akan menjamin bahawa kita akan mendapat kekuasaan. Jadi keadaan ini kita katakan boleh dikatakan menjual agama. Kalau sampai ke tahap menjual agama demi kerana kerakusan politik ini, pada saya umat akan hancur. Agama akan hancur. Kedaulatan agama akan makin hari makin terhakis. Atas apa alasan sekalipun, kita tidak boleh untuk mengorbankan agama, sebab maqasid syariah yang pertama sekali adalah hifzuddin. Mesti memelihara agama. Bukannya memelihara ataupun rakus untuk mendapatkan kekuasaan politik sehingga kita meminggirkan agama, membiarkan agama terancam, membiarkan kedudukan agama diperkotak-katikkan. Jadi oleh kerana itulah pada saya pendekatan ataupun keadaan politik pada hari ini nampak gayanya ke arah lebih kepada populis untuk mendapatkan populariti. Dengan populariti itu menang. Boleh mendapat kemenangan. Dan saya nak kaitkan dengan satu firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke arah jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Baik,
pertama nak memberi nasihat kepada orang-orang politik yang berkepentingan ini, dan yang kedua mendekati golongan-golongan LGBT ini dalam bentuk mau'izatul hasanah. Bagaimana caranya mengikut saranan seorang pengamal undang-undang, Encik Azril? Sudah tentu kalau formula yang disebutkan dalam Al-Quran itu pasti akan berjaya. Tetapi apa juga janji Allah SWT, ia datang dengan prasyarat tertentu. Ya, jadi kalau kita menggunakan prinsip-prinsip Al-Quran itu sebagai sekadar slogan, itu merupakan satu perkara yang mungkin tidak akan menerbitkan kejayaan. Kalau bagi kami selaku pengamal undang-undang, kita melihat apa yang perlu dilakukan sekarang, ya, ialah untuk memastikan bahawa tidak wujud kekeliruan pemikiran dan juga istilah-istilah di kalangan masyarakat. Kerana apa yang berlaku ini di shiftkan fokus itu, ditukar fokus itu daripada satu keadaan di mana mereka menghadapi masalah perubatan, ya, dari segi patologi, kepada diskriminasi hak. Jadi itu orang kata trik yang digunakan oleh golongan ini. Jadi kalau kita kena hati-hati supaya tak terperangkap dengan trik tersebut. Dan sebenarnya kerajaan Malaysia telah pun membuat pendirian yang tegas, ya, dalam resolusi 1719 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, di mana percubaan untuk memperkenalkan atau mengiktiraf hak-hak LGBT ini, kita telah pun buat pendirian tegas, dan surat yang ditulis oleh Kumpulan Hak Asasi Manusia OIC itu telah pun jelas bahawa ideologi yang cuba diperkenalkan ini bukanlah ideologi yang telah dibahaskan dan diiktiraf oleh negara anggota. Ya, kita tengok negara yang menentangnya pun bukan sekadar negara Islam. Ya, sebagai contoh American Catholic Institute. Ya, mereka pun menyatakan bahawa ini adalah percubaan untuk menghancurkan, menenggelamkan institusi perkahwinan keluarga yang sah. Jadi kalau kita nak mendekati secara nasihat yang baik, sebagaimana yang Saudara Amin sebut tadi, kita perlu sedarkan mereka bahawa ini yang berlaku di peringkat global. Dan di peringkat kebangsaan, memang kita kena serahkan kepada mereka yang ahli. Ya, dari segi perubatan, dari segi psikiatri, mungkin ada kepakaran tertentu yang boleh membantu golongan ini. Tapi kita perlu memberikan penjelasan yang berterusan, ya, pendidikan yang berterusan kepada masyarakat mengenai percubaan LGBT ini, pihak golongan LGBT yang mereka yang mendukungnya, untuk mengelirukan masyarakat, menukar konsep tadi daripada konsep salah kepada seolah-olah mereka yang dianiaya atau dizalimi. Dan akhir sekali kita yang lawan mereka dilihat sebagai kolot. Dalam satu kajian Tuan Haji Nasir, ya, oleh seorang pegawai penyelidik IKIM, iaitu Eni Zahura Abdul, dia kata bahawa agama Islam ni dan juga individu dilabel sebagai tidak progresif dan kolot kerana tidak mengakui dan menerima cara hidup LGBT. Kita pula yang salah. Macam mana Tuan Haji Nasir? Ya, seperti yang saya selalu sebutkan, bahawa dalam kes Malaysia terang dan nyata, the very first principle dalam Perlembagaan Persekutuan Islam adalah agama negara. Macam mana pun dia nak huraikan itu hak ke apa ke, faksi kita itu. Maknanya kalau dalam memahami perlembagaan, bab 2 berkenaan dengan hak kebebasan asasi, hak kebebasan asasi itu tidak ada hak kebebasan yang mutlak. Semua hak itu adalah subjek kepada undang-undang. Ada sekatan-sekatan dia. Maknanya seseorang itu walaupun dia kata dia ada hak kebebasan seks, sebenarnya hak kebebasan seks itu mesti within the ambit of law. Dia tak boleh melakukan perkara begini because kita ada section 377 Penal Code yang menjadikan ini sebagai satu jenayah. Dalam jenayah syariah pun kita ada peruntukan-peruntukan mengenai kesalahan. Jadi kecenderungan seks begini tidak boleh dianggap sebagai satu hak kerana negara kita adalah sebuah negara Islam yang memartabatkan Islam sebagai agama negara. Dan menjadi tanggungjawab orang politik pun. The politician sepatutnya kena memahami prinsip ini dulu. Dia kena meletakkan sebelum agama negara. Ini kena faham dulu. Because keluhuran perlembagaan is our rukun negara. Kedaulatan undang-undang pun our rukun negara. Kalau you are talking about LGBT, di mana kedaulatan undang-undang? Di mana keluhuran perlembagaan? Maknanya orang politik sendiri membohongi ke rukun negara
yang meletakkan prinsip-prinsip. At least 2 prinsip ini telah dibohongi kerana memperjuangkan isu LGBT. Tuhan pun dimainkan. Dengan padahal Yang di-Pertuan Agong bersumpah dengan nama Allah untuk memelihara agama Islam, memelihara agama negara. Tetapi kita boleh lihatlah kecenderungan politik ini, dia boleh memainkan isu-isu ini sebagai isu untuk kepentingan politik. Dan saya ingin sebutkan di sini bahawa dalam keadaan hari ini saya melihat bahawa kecenderungan politik ini disupport juga daripada dana yang besar daripada luar. Buku Richard Manji contohnya. Buku Richard Manji adalah merupakan pemikiran daripada luar. Dimasuk ke dalam negara kita dan cuba untuk mempengaruhi masyarakat, terutamanya untuk umat Islam, berkenaan dengan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya terang-terang bercanggah dengan prinsip agama Islam. Rasulullah dikatakan sebagai seorang yang tidak siuman. Wahyu dikatakan bahawa Rasulullah pun ada pengaruh ayat-ayat syaitan. Perkara ini sebenarnya terlalu insulting kepada umat Islam, tetapi dicuba dilakarkan oleh orang dalam kita sendiri, diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Buku Richard Manji itu diterjemahkan kepada bahasa Melayu, dan inilah pada saya menjadi punca yang boleh dikatakan sebagai ibu segala kejahatan yang akan menyebabkan masyarakat tidak memandang tinggi kepada agama, seperti yang disebutkan oleh penyelidik tadi. Jadi seolah-olah agama ini adalah merupakan hanya personal matters. You nak beramal agama, you nak patuh agama, you buatlah. Sedangkan dalam agenda negara kita, dalam perlembagaan undang-undang tertinggi negara, agama Islam adalah the religion of federation. Dan saya sering sebutkan, salah satu punca daripada kekeliruan ini adalah apabila ungkapan yang mengatakan bahawa Islam adalah agama rasmi just for the official ataupun ceremonial purpose sahaja. Dan ini yang menyebabkan kita tidak meletakkan agama Islam pada tempatnya. Dan ini menyebabkan orang memandang enteng kepada permasalahan kepada hal-hal berkaitan dengan keagamaan. Baik, di penghujung pembincangan kita, Encik Azril, adakah undang-undang semata-mata cukup untuk menyelesaikan masalah, dan apakah pula peranan termasuk penonton di rumah dalam kita menangani isu LGBT ini, Encik Azril? Saya sebutkan tadi, kita perlu agresif memahami dalam konteks antarabangsa apakah ini satu gerakan yang berlaku untuk menghancurkan umat Islam, dan kita juga perlu ingat kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang saya sebutkan di awal tadi, jika tidak berlaku amar ma'ruf nahi munkar, maka tunggulah azab Allah, ya. Mungkin 3 perkara yang saya boleh kongsikan. Yang pertama, kita meminta pihak kerajaan supaya memastikan bahawa pendirian Malaysia itu dipertegaskan. Hak LGBT ini tidak boleh dimasukkan ke dalam deklarasi ASEAN pada bulan November ini. Itu kena diberikan penegasan. Yang kedua, NGO Islam juga perlu bersatu. Agak menghairankan baru-baru ini berlaku satu kes di mana NGO Islam sendiri menyokong NGO hak asasi manusia yang menyokong LGBT. Jadi ini satu perkara yang sangat menghairankan. Sepatutnya perkara ini tidak berlaku. Kalau betul-betul NGO Islam ini, kita perlu bersatu. Dan yang ketiga? Yang ketiga, kita kembali kepada Allah, kembali kepada Quran, ya, macam mana yang diperingatkan dalam Al-Quran, dan juga kita diminta untuk berdoa Rabbana hablana Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita meminta rahmat, kita minta hidayat daripada Allah SWT supaya tidak ditimpa musibah ini, dan juga hidayat untuk kalau ditimpa kita diberikan hidayat untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik. Baik. Wallahu a'lam. Terima kasih Encik Azril, terima kasih Tuan Haji Nasir kerana sudi berkongsi banyak fakta-fakta yang ada yang menakutkan, tapi yang paling penting kita menyedari tentang bahaya dan juga ancaman LGBT. Kita tak boleh pandang remeh. Dan para penonton, sekiranya anda ada sebarang cadangan, ayuh emailkan ke bicara@tvalhijrah.com. Dan setakat ini di page Facebook Bicara kita ada 4,435. Kami harap agar anda ramai-ramai like Facebook kami. InsyaAllah kami akan lebih bersemangat untuk terus-menerus memberikan info pada anda dengan mengenepikan sebarang kepentingan politik. Dan akhir sekali, marilah kita merenung ayat Allah Subhanahu Wa Taala,
apabila Allah mengatakan bahawa kita adalah umat terbaik, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, kita adalah umat terbaik dikeluarkan di kalangan manusia, tapi syaratnya ialah ta'muruna bil ma'ruf, kita menyuruh ke arah ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kita mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita redha dengan kemungkaran dan jangan kita lupa untuk menyuruh ke arah yang ma'ruf, dan jangan kita alpa untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sebab menonton. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.